Oke, cikgu boleh sudah mulai. Ya, sudah. Cikgu boleh dengar juga? Ya, jelas juga. Oke. Oke, selamat malam cikgu. Nah, baiklah, sebelum memulakan sesi wawancara ini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cindy Kiri, saya mengambil program ET 59 SMP Pendidikan Jasmani di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih cikgu kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk menjalankan sesi wawancara dalam subjek insan guru profesional pada malam ini. Untuk makluman cikgu juga, sesi wawancara ini akan direkodkan. Oke, baiklah cikgu. Untuk membuka sesi wawancara ini, boleh cikgu ceritakan serba sedikit latar belakang cikgu. Oke, terima kasih Saudari Cindy. Salam sejahtera dan selamat malam. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kerana memilih saya untuk wawancara pada malam ini. Saya Puan Roslim Elias Amelin binti Malansi, merupakan seorang guru yang bertugas di SMK Matunggung Kudat, dan saya sudah bertugas di sekolah ini lebih kurang 18 tahun sejak ditempatkan pada tahun 2005. Walau bagaimanapun, saya ada pengalaman mengajar di sekolah rendah selama 8 tahun, sebanyak 4 buah sekolah rendah, kemudian melanjutkan kursus selama setahun di Maktab Perguruan Gaya Kota Kinabalu dalam kursus sijil perguruan khas pendidikan jasmani. Kemudian selepas itu menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Putra Malaysia dalam bidang pendidikan jasmani. Jadi dengan pengalaman berada di sekolah rendah dan sekolah menengah, saya sudah bertugas lebih 30 tahun setakat ini. Pada masa ini saya juga menjalankan tugas sebagai pemangku penolong kanan kokurikulum, di samping menjalankan tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan bidang Tibet sebelum ini sebagai ketua bidang teknik vocational. Tapi buat masa ini oleh karena diminta untuk memangku tugas penolong kanan kokurikulum, saya teruskan menjalankan tugas sebagai penolong kanan kokurikulum di sekolah ini. Oke, cikgu, berdasarkan latar belakang cikgu, boleh saya tahu apa yang membuatkan cikgu mempunyai keinginan untuk menjadi seorang guru? Oke, terima kasih atas soalan itu. Kenapa saya mempunyai keinginan sebagai seorang guru? Kerana sebelum semasa di sekolah rendah, impian saya adalah menjadi seorang guru. Ditambah lagi dengan kerjaya kedua ibu bapa juga merupakan seorang guru. Ibu saya sebagai guru akademik biasa dan ayah saya merupakan seorang guru besar. Jadi berdasarkan kerjaya ibu bapa sekaligus itu telah mendorong minat saya untuk bercita-cita sebagai seorang guru dan meneruskan kerjaya ini sehingga kini. Oke. Baiklah cikgu, seperti yang saya tahu, untuk menjadi seorang guru yang berjaya, kita haruslah mempunyai ciri kepribadian yang baik. Jadi, pada pendapat cikgu, apakah ciri kepribadian yang patut ada untuk menjadi seorang guru yang berjaya? Oke, terima kasih atas soalan itu. Sebagai seorang guru yang berjaya, kita perlu mempunyai ciri-ciri kepribadian yang komited dalam tugas, punya dedikasi, sabar dan sedia menimba ilmu dalam apa juga bidang yang diceburi, apa juga bidang selain daripada bidang pendidikan yang boleh membantu kerjaya sebagai seorang guru. Jadi seorang guru juga sentiasa berusaha untuk menimba pengalaman dan tidak mudah berputus asa. Oke. Baiklah, pada pandangan cikgu juga, apakah ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang sebelum masuk dalam bidang perguruan?
Baik, untuk menjadi seorang guru, persediaan yang perlu ada pada seseorang ialah dari sifat peribadi, perlu menjadi seorang yang bertanggungjawab, mempunyai kesabaran, baik hati, dan dari segi tingkah laku boleh menjadi contoh yang baik kepada anak murid, mempunyai sifat kualiti profesional yang bersedia ingin tahu dan menimba pengalaman apa sahaja yang perlu diketahui yang boleh digunakan pakai semasa menjadi seorang guru nanti. Dan lebih penting lagi ialah suka belajar, kerana belajar ini adalah pembelajaran sepanjang hayat. Berdasarkan pengalaman cikgu mengajar, apakah sifat yang cikgu perlu disemai untuk menambah baik kepribadian seorang guru yang unggul? Baik, untuk menambah kepribadian yang unggul, kita perlu sentiasa belajar menimba ilmu daripada mereka yang berpengalaman. Kita jangan cepat berpuas hati dengan ilmu yang kita sudah perolehi semasa dalam pengajian, tetapi berusaha untuk menambah nilai tambah dalam bidang-bidang yang lain yang mungkin tidak berkaitan dengan bidang pengajian ataupun option kita di universiti, tetapi apabila kita keluar menjadi seorang guru, segala ilmu yang kita pelajari semasa di universiti boleh digunakan pakai untuk semasa di dalam kerjaya nanti. Contohnya, kalau kita menjadi seorang guru pendidikan jasmani, pada masa yang sama kita juga ada pengetahuan dalam mata pelajaran yang lain. Bukan sahaja bidang sendiri yang kita perlu lebih mahir, tetapi pengetahuan lain seperti mata pelajaran, contohnya mata pelajaran pendidikan seni. Kalau itulah minat kita, kita perlu tambah baik dengan belajar, berusaha menimba ilmu seberapa banyak yang boleh ketika di dalam pengajian. Jadi semasa ditempatkan untuk bertugas nanti, kita tidak akan terkejut dengan bidang tugas yang akan diberi selain daripada tugas mengajar di sekolah. Ya, seterusnya untuk menjadi seorang pendidik mestilah mempunyai kepribadian yang baik. Jadi, apakah ciri kepribadian yang tidak sepatutnya ada pada seorang guru? Okey. Sebagai seorang guru, kita tidak sepatutnya menunjukkan sikap yang bertentangan sebagai kerjaya seorang pendidik. Contohnya, menunjukkan perilaku yang tidak sopan, kurang dedikasi dan tidak bertanggungjawab dalam bidang tugas yang diberikan. Kerana sebagai seorang guru, kita adalah contoh kepada anak murid yang kita didik. Jadi tingkah laku banyak yang perlu kita jaga. Biarlah apa yang kita lakukan itu boleh menjadi teladan kepada bakal anak murid. Elakkan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, seperti ponteng kelas, tidak masuk ke kelas dengan menepati waktu. Jadi usahakan supaya segala tingkah laku kita itu boleh dicontohi oleh anak-anak murid. Okay, baiklah. Kepribadian yang baik adalah penting bagi seorang pendidik. Bagi harapan, apakah harapan cikgu tentang kepribadian guru yang akan datang? Okay. Sebagai seorang guru yang sudah mendapat pengalaman daripada dua keadaan yang berbeza, mengajar di sekolah rendah selama 8 tahun dan mengajar di sekolah menengah selama hampir 18 tahun. Saya suka mencadangkan ataupun menggalakkan bakal-bakal guru supaya menjadi seorang yang mudah menimba ilmu, mudah ditegur dan sedia menunjukkan sikap atau kepribadian yang boleh dicontohi oleh guru-guru yang lain. Walaupun dalam usia yang masih muda, baru saja masuk dalam alam pekerjaan selepas ini, tetapi boleh menunjukkan sifat ingin tahu yang sesuai dengan kepribadian sebagai seorang guru. Janganlah mudah untuk menolak
apa saja tugas yang diberikan, tetapi bersedia menimba ilmu pengetahuan daripada guru-guru yang sudah lama bertugas dan menjadi rakan sejawat yang baik, punya tanggungjawab yang baik dan dedikasi yang tinggi, komited dalam tugas. Okay. Terima kasih Cikgu. Baiklah Cikgu, apakah nasihat yang Cikgu boleh berikan kepada saya sebagai bakal insan guru profesional? Sebagai seorang bakal guru, saya suka menasihatkan dan berkongsi juga pengalaman serba sedikit yang saya telah lalui. Saya menggalakkan supaya guru-guru yang bakal menamatkan pengajian di universiti timbalah seberapa banyak ilmu pengetahuan sepanjang berada di universiti dan rajin menambahkan ilmu pengetahuan kalau boleh selepas tamat pengajian. Teruskan juga usaha untuk menyambung ke peringkat ijazah sarjana, seterusnya doktor falsafah, kerana ruang untuk menambah baik ilmu pengetahuan masih luas ditambahlah dengan usia yang masih muda. Jadi jangan mudah putus asa. Apa saja cabaran yang datang, bersedia dengan cabaran-cabaran itu, berjiwa kental dan bertekad untuk melakukan suatu tugas itu dengan sebaik mungkin supaya cemerlang dalam menjalankan tugas. Teruskan usaha, jangan mudah berputus asa, dan saya yakin dengan antara ciri-ciri yang ada itu, ada jati diri yang tinggi, kamu boleh berjaya dan mudah-mudahan mendapat utusan yang cemerlang dalam pengajian nanti. Okay. Baiklah Cikgu, kita sudah sampai di penghujung wawancara pada malam ini. Ada apa-apa yang Cikgu ingin sampaikan kepada saya? Okay. Sini berdasarkan wawancara pada malam ini, saya sungguh bertuah mengenali seorang guru pelatih yang bakal menamatkan pengajian dalam tempoh lebih kurang 2 tahun kalau tidak silap saya. Jadi dengan pengalaman wawancara pada malam ini, dengan kepribadian yang saya lihat walaupun hanya berkenalan beberapa ketika saja, saya melihat bahawa kamu ada jati diri yang tinggi, punya keyakinan diri dan berani untuk mencuba sesuatu yang baru. Bersedia untuk dibimbing dan punya semangat juang yang tinggi. Saya yakin dengan kesungguhan, walaupun sebelum ini wawancara yang kita telah jalankan ada sedikit kekurangan dari segi keadaan yang mungkin capaian internet yang tidak bagus, tetapi bila kita pakai platform yang lain, melalui Telegram kita dapat melaksanakan. Jadi ini antara perkara yang kita perlu ketahui apabila kita bertugas, tidak semua yang kita lalui itu dalam keadaan yang lancar. Jadi kita perlu bersedia ada perancangan A dan perancangan B. Sekiranya perancangan A tidak berjaya, kita perlu ada perancangan yang kedua atau plan B. Jadi mudah-mudahan apa yang berlaku sebelum ini dengan adanya kemudahan teknologi kita boleh terus melaksanakan apa saja yang sesuai dengan persediaan sebagai seorang pendidik. Teruskan semangat juang yang tinggi dan saya yakin kamu boleh berjaya dengan cemerlang dalam pengajian. Never give up. Oke, baiklah. Berakhirlah sudah wawancara saya pada malam ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu kerana sudi meluangkan masa dan terlibat untuk diwawancara oleh saya. Terima kasih Cikgu. Sama-sama.